Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, saya mewakili jamaah mengucapkan terima kasih jazakallah khairan katsiran pada Yang Muhammad Datuk Seri Dr. Syahidan bin Qasim atas pemberian buku sukatan kita dalam kuliah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merezekikan kepada semua keikhlasan dan memberikan pahala dan kebaikan. Yang keduanya ialah, sebelum kita mula kuliah ini, saya ingin mengajak tuan-tuan mengingat sedikit apa yang pernah kita buat di negeri ini dahulu. Dahulu ketika saya masih menjadi mufti di sini dan Datuk Seri Syahidan masih Menteri Besar ketika itu, kita pernah melancarkan kempen supaya tidak berlakunya apa yang dikatakan tajassus ataupun mengintip. Berlaku isu dalam Malaysia ketika itu kerana Perlis menyatakan bahawasanya tidak boleh intip khaluat, dan isu itu menjadi isu yang dibahaskan di peringkat negara apabila saya menimbulkan pandangan bahawasanya dalam Islam tidak boleh mengintip. Bersempena dengan perkembangan politik yang akhir, dan kita bukan bertujuan nak mencampuri urusan orang-orang parti, tetapi mengingatkan tentang prinsip-prinsip Islam yang perlu untuk kita pegang. Politik sebahagian daripada ajaran Islam. Islam memandu politik, bukan politik memandu Islam. Dahulu sudah lama wabak ini, tak payah sebut mana-mana parti mereka terlibat, sama ada yang menamakan diri dengan Islam atau tidak menamakan diri dengan Islam. Perangai suka mendedah isu pribadi orang. Satu perkara yang dilarang oleh syarak. Sejak daripada kita sedar hadir ceramah politik, kadang-kadang yang berceramah tu ustaz, selak kain orang, cerita hal ehwal orang sehingga anak bini orang, perkara yang bukan membabitkan soal kezaliman terhadap orang lain, soal pribadi orang, semata-mata kerana orang itu musuh politik kita, maka kita boleh dedah apa saja yang kita suka. Bahkan kadang-kadang mempersendakan perkara yang perkara yang terang-terang salah. Kejadian Allah, hidung besar orang, kepala botak orang, jadi bahan senda dalam ceramah. Dan saya pernah sebut dalam kuliah dulu, ada penceramah dan dia pun dah meninggal, orang yang dia kutuk tu pun dah meninggal, itu urusan dia dengan Allah Ta'ala di akhirat. Dia kata kalau tuan-tuan nak tengok terowong Mu'asim, masa tu kejadian Mu'asim,
kematian Mu'asim di apa? Di Mekah. Tuan-tuan tengok hidung masa tu timbalan Perdana Menteri, iaitu hidung Ghaffar Baba. Ceramah politik. Tak setuju dengan orang, hina, sehingga urusan peribadi orang. Dan perkara ini berterusan sehingga kepada hari ini kita bercakap dengan tidak kira you parti apa. Cuba jadikan isu peribadi orang, terutama perkara yang membabitkan bahan lucah, sebagai isu politik untuk menjatuhkan orang lain. Golongan agama mesti bangkit untuk tegur. Saya nak mengulas sedikit urusan ni. Saya terkejutlah juga apabila ada ahli parlimen yang menyatakan beliau dijemput dan beliau menonton tayangan itu di Hotel Flamingo, Selangor. Hotel tu dengan tempat saya ditahan kerana ceramah tanpa tauliah dekat. Tak ada pula Jais pergi tangkap hak yang buat tayangan tu. Kalau dia aktif sangat nak tangkap orang ceramah tanpa tauliah, bolehkah pula tayangan seks tanpa tauliah? Ini soal bukan mana-mana, mesti semua parti ni pilihan raya dekat, menghentikan serangan-serangan yang bersifat peribadi terhadap orang yang tak membabitkan. Apa beza peribadi? Peribadi ialah keaiban individu yang tak ada kaitan dengan orang lain. Isu zina, minum arak, ini isu peribadi. Kalau dia merompak, merogol, mencuri, kebas harta negara, ini isu rakyat. Tipu rakyat, ini isu rakyat. Tapi isu dia di rumah dia, dia peribadi dia, tidak boleh didedahkan hal ini. Allah larang. Nabi menyebut bahawasanya man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Siapa yang tutup keaiban orang muslim, Allah tutup keaiban dia pada hari kiamat. Satu orang lelaki dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, ya Rasulullah, alajtum ra'atan fi aqsal Madinah fa asabtu minha duna an amassaha fa hadha ana faqdi fiyya ma syi'ta. Wahai Rasulullah, aku pergi berubat satu orang perempuan di ujung kampung ni, di ujung Madinah ni, bandar kita ni, kampung lah. Aku buat semualah dengan dia, kecuali aku tak berzina. Ini dia aku, inilah aku, hukumlah aku apa yang kau mahu, wahai Rasulullah. Rasulullah diam. Umar bin Khattab ketika itu ada. Umar kata, laqad satarakallah law satarta nafsak. Allah sudah tutup aib engkau, alangkah baiknya jika kau pun tutup aib diri kau. Maksudnya Allah tutup aib ni, tak payah mari ceritakan Nabi. Taubat engkau. Hadis kata,
walam yarud alaihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqama ar-rajul fantalaq. Nabi tak jawab sepatah. Dia duk cerita apa yang dia buat aib tu, Nabi tak kata apa. Dia pun bangun, dia pun pergi. Fa'atba'ahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulan fatala. Nabi pun hantar, tiba-tiba Nabi hantar satu orang lelaki suruh ikut dia, dan Nabi baca ayat aqimus salat tarafain nahar wa zulafan minal lail innal hasanat yudhhibna as-sayyi'at dzalika dzikra lidzakirin. Dirikanlah sembahyang antara dua tebing siang dan bahagian sedikit daripada malam. Sesungguhnya kebaikan itu menghapuskan kejahatan. Ini adalah peringatan untuk orang-orang mau mengingat kita. Yakni dah buat dosa, cari benda yang baik, buat pahala. Tutup, taubat, istighfar, salat. Faqama rajulun minal qaum. Maka satu orang lelaki bangun, tanya, ya Rasulullah, hadha lahu khassah. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam balin nasi 'ammah. Satu orang kata, wahai Rasulullah, ayat yang ni bila buat dosa, buat balik pahala, tutup buang dosa tu, taubat pada Allah Taala, kebaikan memadamkan kejahatan, adakah untuk dia saja? Nabi kata tak, bahkan untuk semua manusia. Bila kita buat salah, dosa, kita tahu kita buat dosa, kita jangan duk terus dalam dosa, bangkit ganti buat pahala, berhenti hak dosa tu. Tapi cuba kita tengok jawapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia kata, laqad satarakallah law satarta nafsak. Allah tutupmu aibmu, mengapa tidak engkau tutup aib dirimu? Bukan tabiat agama, dia suka dedah benda-benda macam ni. Aib orang, peribadi orang jangan jadi mainan. Allah sitir, Allah maha menutup aib. Jika Allah membuka setiap manusia yang ada, tidak ada siapa yang terlepas daripada aib. Dia tahu antara dirinya dengan Allah Jalla wa'ala. Cuma apabila kena ke orang, kita memang angkat diri lebih lah. Tengok dia kena, aku tak kena. Tetapi mempermainkan maruah orang untuk sesuatu kepentingan adalah bukan cara yang dibenarkan. Awak tak suka dalam politik, awak jatuhkan dia cara politik, kalahkan dia, condemn idea dia, beri idea awak yang betul, bagi tahu kesalahan pandangan-pandangan dia, bukan mencari aib, masuk mengintip aib orang. Ini kerja manusia tak bermaruah. Dia sangka kerja itu baik, kerja itu kerja jahat. Jika hal ini dihalalkan, habis nanti di Malaysia ni setiap tahun, setiap bulan akan ada gambar macam-macam pemimpin orang tayang. Dan kita jadi rakyat bodoh untuk melihat semua benda-benda yang seperti ini. Kita tak mau dedahkan aib UMNO, tak mau aib PAS, tak mau aib PKR, tak mau aib Sabah. Malam masalah peribadi, awak nak cakap, cakap urusan negara, cakap urusan kezaliman umum, hak umum jika awak ada bukti. Fulan merampas cara benda yang tak benar, fulan mengambil apa yang bukan haknya dan menzalimi rakyat, tak apa, ada bukti, awak cakap, supaya memberi amaran kepada orang supaya mereka tidak jatuh di dalam kezaliman. Tapi fulan dengan perempuan fulan, fulan dengan kes fulan, fulan ada hubungan seksual dengan fulan, ini soal aib insan.
Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala dalam Ihya Ulumuddin menyebut tentang syarat ahlu hisbah. Hisbah ni jawatan kuasa yang diwujud dalam negara Islam untuk mengawal soal amar ma'ruf dan nahi munkar. Oleh nama belakalah Suruhanjaya, Badan Pencegah Rasuah, semua badan-badan yang mengawal tingkah laku rakyat dan pemimpin khususnya boleh dinamakan dengan hisbah. Syarat hisbah yang ketiga kata Al-Imam Al-Ghazali, an yakun al-munkaru zahira. Hendaklah munkar itu zahir kata Al-Imam Al-Ghazali. Maka jika satu orang telah masuk ke dalam rumahnya dan telah kunci pintu rumahnya, tak boleh alul hisbah pergi mengintip apa yang dia buat di dalamnya. Tak boleh. Sebab Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni wa la tajassasu. Wahai orang-orang yang beriman, jauhi kebanyakan daripada sangkaan. Sebahagian sangkaan itu dosa, dan jangan kamu mengintip. Jangan kamu mengintip. Itu tak kira, itu kalau kes betul tak boleh mengintip. Kalau tak betul lagi teruklah. Tak boleh mengintip. Al-Imam Al-Ghazali bawa kisah yang dulu selalu kita bawa. Bagaimana apabila seorang lelaki masuk, seorang lelaki minum arak dalam rumah, Umar bin Khattab naik panjat untuk tengok kejadian maksiat yang dia buat, nak ambil tindakan kat dia. Panjat naik ke bumbung. Kata lelaki itu, wahai Amirul Mukminin, aku buat satu dosa, kau buat tiga. Pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala larang orang masuk dalam rumah melainkan melalui, Allah suruh masuk dalam rumah melalui pintu. Udkhulul buyuta min abwabiha. Masuklah ke dalam rumah dari pintu-pintunya. Kau masuk ke bumbung. Salah dah dia kata. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala larang masuk rumah orang melainkan kau bagi salam, minta izin dan bagi salam. La tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Jangan kamu masuk rumah yang bukan rumah kamu sehingga kamu meminta izin dan memberi salam kepada ahlinya. Kau masuk tanpa beri salam dan minta izin aku, kau masuk. Kemudian Allah kata wala tajassasu, jangan kamu mengintip. Kau mengintip. Lalu Umar tinggalkan dia dan beri amaran pada dia jangan dia ulang mana. Tapi nak menunjukkan apa yang Syekh Qutb sebut di dalam Islam, betapa soal kehormatan insan, soal privasi dia, soal dia, hak dia secara individu pribadi tidak disentuh. Manusia semua ada aib mereka. Islam tak pernah kata zina halal, sama sekali tak kata. Tetapi ada beza antara orang yang berzina dalam takut diketahui orang dengan orang yang berzina atas pentas. Ada beza orang yang peluk perempuan dalam keadaan senyap dengan artis yang berani peluk di khalayak ramai dalam TV, dalam media, yang kita tak ambil tindakan itu. Ini dua artis Melayu yang tercalon sebagai paling seksi dalam Malaysia hari ini. Ada beza. Kullu ummati mu'afan illa al-mujahirin, kata Nabi dalam hadis Bukhari dan Muslim. Semua umat aku Tuhan ampun melainkan yang terang-terang pergi buat dosa, menunjuk-nunjuk dosa kat orang. Hak ni dia challenge. Hampa tak berani, aku berani buat. Tapi ada beza bila orang disembunyi, dia rasa malu, benda ni dosa. Dia berdosa, ya, tapi dia tak seteruk yang berani pergi buat depan orang.
kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi, maka tidak halal dari segi syarak apabila satu orang telah tutup pintu rumah dia untuk sesiapa mengintip atau memasang kamera atau memasang perakam untuk mengambil gambarnya sebagai bukti kepada perangai dan kejadian aib dia. Perkara ini tidak dihalalkan oleh agama. Kalau awak nak, awak larang daripada awal. Kalau dah awak tahu dia nak buat maksiat, kenapa awak tak suruh cegah daripada awal? Kenapa awak ambil rakaman itu untuk ditunjuk pada awak? Saya bukan kerana individu ini. Saya orang yang pernah mencadangkan beliau mengundurkan diri daripada politik. Tapi saya bercakap soal prinsip bahawa kita tidak boleh untuk buat benda ni, tidak kepada dia dan tidak juga kepada orang lain. Dan penceramah-penceramah politik, tuan-tuan semua yang menghadiri ceramah politik, kena ingatkan penceramah, ringan lidah mereka sebut dia ni ada skandal seks dengan orang ni, sedang-sedang mereka sebut dalam ceramah. Wa tahsabunahu layyina hayyina wa huwa 'indallahi 'azim. Quran kata, kamu sangka dia ringan sedangkan dia di sisi Allah adalah berat. Oh, biarlah dia bukan parti kita. Tak, Allah tak pernah tanya awak parti mana. Ini perkara yang mesti ditentang dalam negara ini. Budaya politik lucah, budaya politik selak kain, budaya politik suka menyingkap aib peribadi orang untuk dijadikan senjata politik, mesti ditentang oleh rakyat yang bermaruah tanpa mengira parti. Kita mesti ada maruah, tak boleh bersetuju dengan hal ini. Dan saya nak mengingatkan kepada pihak kerajaan, ini jika kerajaan biarkan, ia tidak memberi apa-apa keuntungan politik pada kerajaan, bahkan akan mencalarkan imej dan akan menimbulkan sangkaan buruk yang berlebihan kepada kerajaan. Apa kita nak cakap pada anak-anak kita bila nak terangkan benda ni, baca soal khabar benda-benda macam ni? Orang macam ni tiba-tiba 3-4 orang ni, cowboy mana ni dah jadi hero 2-3 hari ni. Setiap hari masuk soal khabar, buat kenyataan. Hentilah politik macam ni. Stop perkara yang seperti ni. Jadi manusia matang. Jika orang lain berperangai teruk dan awak berjaya buktikan dia perangai teruk, belum tentu menunjukkan awak adalah orang yang bagus di segi politik awak. Itu hanya menunjukkan dia teruk, bukan menunjukkan awak baik. Kita tak mau ini. Kita mau pemimpin politik yang ada idea, yang tahu apa nak dia ajar kepada rakyat, yang tahu apa yang nak dia bina dalam masa depan, yang ada adab dan budi. Kita tak mau dengar awak bernaik atas pentas ceramah sejam tentang keburukan orang. Tapi kita nak dengar awak apa yang boleh awak tawarkan kepada kami sebagai rakyat. Idea awak, apa yang boleh awak bangunkan negara ini. Apa yang boleh awak beritahu bahawasanya awak akan bangunkan negara begini dan begini. Idea ini baik, ini menyelamatkan negara, ini memberikan kekuatan kepada umat Islam, ini menghapuskan kezaliman, ini menghapuskan penyalahan guna kuasa. Ini kita nak. Kita tak nak awak jadi badut cerita semua kain orang, semua orang ada masalah, aku seorang kain elok. Malangnya yang cerita pun kadang-kadang dia 2 kali 5 dengan 5 kali 2 aja. Dan ini saya ingatkan nuktah supaya kita yang mengaji ini ada prinsip dalam hal. Islam tak pilih bulu. Bila kita bela semua. Bukan kerana dia parti A kita bela, besok parti B kita tak bela. Kita bela semua. Sama juga saya nak ingatkan pembangkang. Saya bela kali ini untuk pihak pembangkang dalam hal ini. Tak patut mereka diperlakukan demikian. Dan saya ingatkan mereka, mereka juga tak boleh buat perangai macam tu. Tuduh orang ada skandal seks. Termasuk saya sebut contoh seks dengan Atan Tuya. Awak belum ada bukti, ini perlukan pawang saksi.
Boleh waktu tu awak tengok. Sekarang wabak ini makan awak sendiri. Kita sebagai golongan agama tak benarkan kedua-dua belah pihak buat. Tidak PAS boleh buat, tidak UMNO boleh buat, tidak PKR boleh buat. Kena berhentikan benda ini. Jadilah masyarakat bermaruah. Karut cerita-cerita macam ni. Boleh kotorkan surat khabar dan media tiap-tiap hari cerita benda macam ni. Sebab itu kita kembali kepada politik yang bersih. Orang sunnah kembali pada politik bersih dan bencikan semua kekotoran ini. Kita adakan, kita tak, dalam prinsip pengajaran kita, hatta kita tak taklid kepada pendapat-pendapat ulama yang tidak ada dalil. Adakah kita nak taklid kepada parti-parti ni yang tak apa kena panggil mereka? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala rahmati kita. Kena sebut sikit benda ni tuan-tuan. Tidak lagi dulu karut negara ni. Kita tak setuju. Datuk Seri Syahidan jadi saksi sebagai menteri besar dulu. Beliau buat seminar tentang hal ini, tentang tak bolehnya ada kita buat seminar tangkap khalwat. Dan saya cakap kebetulan baru balik Datuk Seri daripada London, pergi berceramah kepada pelajar-pelajar. Kita tak setuju. Dulu terang-terangan, bahkan Datuk Seri pernah arahkan supaya pegawai jangan duk mengintip orang masa zaman tu lah. Lah saya tak tahu macam mana. Ya, tak boleh. Sama prinsip dia, tak boleh. Tapi kalau dia terang-terang pergi buat di khalayak ramai, kita yang pelik. Yang terang tu kita tak ambil tindakan. Yang terang-terang peluk dalam surat khabar, terang-terang peluk dalam majalah, terang-terang peluk dalam pentasa TV, tak apa pula. Yang peluk dalam bilik kita pergi ambil. Ini terang-terang yang belum tentu bila kita buka bilik tu dia dah tak peluk dah. Ini kita ambil. Yang nyata kita biar, yang tersembunyi kita cari. Salah di segi prinsip amal ma'ruf dan nahi munkar. Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Tentang buka buku, walaupun ada yang hafal hadai, orang bagi buku supaya baca. Daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Jabir dan bapaknya Abdullah Al-Ansari, kedua-duanya adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan tahu cerita Jabir, bapa dia bila meninggal dalam perang Uhud, dia dikebumikan satu tempat dengan orang lain. Dan Jabir ni beberapa bulan kemudian pergi korek kubur bapa dia dan asingkan kubur bapa dia. Jabir berpendapat boleh, dan didapati mayat bapa dia tu masih lagi elok. Masih lagi elok. Jabir ni antara sahabat Nabi yang agak lewat meninggal, yang banyak juga meriwayatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli adh-dhuhra bil hajirah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang zuhur bil hajirah. Hajirah ni maksudnya Nabi sembahyang zuhur dalam keadaan panas, terik panas. Syiddatul har ba'da zawal. Terlalu panas selepas daripada digelincir matahari, keadaan terlalu panas tu Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang zuhur. Dia nak bagi tahu tu waktu Nabi sembahyang zuhur. Bila gelincir matahari sikit daripada pertengahan, maksudnya waktu zuhur. Dulu tak ada jam tuan-tuan. Begitulah cara orang dulu ukur waktu. Panas. Panas kita ni tuan-tuan boleh andai lagi, main-main ni ada aircon. Nak pergi masjid naik kereta. Sahabat bila bayangkan panas, panas lah. Panas betul. Naik unta ataupun jalan kaki ya, main masjid. Jadi panas ni kadang-kadang Nabi kesian dengan sahabat. Nabi kata inna
Nabi kata idza ishtadda al-har fa abridu bis-salah fa inna shiddatal har min kahi jahannam. Nabi kata apabila panas sangat maka kamu sejukkan dia dengan salat, kerana panas itu daripada qaih ini maksudnya hembusan daripada neraka jahanam. Ini waktu Nabi solat. Kadang-kadang Nabi lewat yang sedikit izinkan, kadang-kadang Nabi tak izinkan sahabat takut lewat masuk waktu zuhur. Kadang-kadang Nabi bagi izinkan lewat, mereka lewat sikit kerana apabila terlalu panas. Wal asra wasyamsu naqiyah, dia kata. Dan salat asar dalam keadaan matahari naqiyah, iaitu matahari masih lagi bersih. Bersih maksudnya bukan dia mula kelam, masih lagi cerah matahari itu. Kalau dah mula nak kelabu, artinya dia dah nak masuk waktu maghrib. Sahabat Nabi SAW tuan, dia zaman tu dia nak macam mana, jam tak ada, jadi mereka sifatkan apa yang mereka tengok daripada perbuatan Nabi SAW. Wal maghribah idza wajabat, dan maghrib apabila dia wajabat, yakni ghabat, yakni matahari tenggelam. Semayang ni sebenarnya seperti mana kita tahu dia gabung, boleh antara yang semayang yang boleh gabung adalah zuhur dan asar, dan maghrib dan isya. Hadis ni diceritakan satu-satu waktu lah dalam keadaan Nabi hadir, iaitu Nabi tidak bermusafir. Kalau Nabi SAW bermusafir ataupun kadang-kadang tidak bermusafir, Nabi tengok ada urusan yang tertentu, kadang-kadang baginda himpunkan sembahyang ni. Seperti mana kata Ibnu Abbas, salat Nabi SAW az-zuhra wal asr jam'an, Nabi sembahyang zuhur dan asar secara jamak, min ghairi safarin wala matarin wala maradin. Nabi semayang tanpa kerana musafir, tanpa kerana hujan, tanpa kerana sakit. Nabi SAW, artinya ada waktu Nabi, orang ni bila kita sebut jamak salat, dia terbayang musafir, salah. Musafir berkaitan dengan qasar. Musafir berkaitan dengan qasar. Jamak tidak semestinya berkaitan dengan musafir. Musafir itu salah satu sebab boleh jamak. Sebab itu ada kala kita jamak tetapi kita tidak qasar. Seperti orang yang sakit, maka dia bolehlah bila dia sakit, dia masuk hospital umpamanya, ataupun dia duduk di rumah, nak semayang sekali-sekali, nak semayang susah, nak ambil wuduk pun terpaksa minta tolong orang, kemudian dan tidur makan ubat tu lena tak sangka-sangka dah umpamanya. Maka apabila dia semayang zuhur 4 rakaat, dia boleh terus untuk semayang asar sebanyak 4 rakaat. Dia telah menjamakkan salat tanpa qasar, tanpa memendekkan, kerana dia tidak musafir, tapi dia ada sebab punca yang lain yang boleh dia untuk jamak. Ataupun kadang-kadang dia boleh takhirkan pada waktu asar. Sebab tu kita kena petua lah kepada mak-mak kita, kepada pak-pak kita, orang tua-tua ni, kadang-kadang dia tak mau. Islam kata kena salat bila masuk waktu. Waktu ni 3 paling kurang, iaitu asalnya waktu 5 lah kalau tak ada masalah, kitaban mauquta, ketetapan yang telah diwaktukan. Tetapi waktu yang boleh dihimpunkan 3 lah, iaitu zuhur dan asar boleh disatukan, maghrib dan isyak boleh disatukan, dan waktu fajar ataupun subuh.
Dan kita kena petua bila dia pergi hospital dan dia tak mau solat. Sebab apa tak mau solat? Dia kata sakit. Kadang-kadang dia pakai apa? Saluran najis dia di luar, dan kemudian orang kata kat dia, ni tak boleh semayang, tak sah. Kena semayang pun hormat, waktu esok nak kena qada. Ini pun satu hal juga. Saya beberapa kali juga sebut kepada ni orang nak pergi tabung haji, tabungan. Dia kata semayang hormat waktu. Yang ni kita beberapa kali perbetul. Boleh salat tapi kena qada. Tuan-tuan, Nabi salat dalam semua keadaan. Nabi biasanya salat, kalau salat biasa sunat atas kenderaan. Bila salat fardu, Nabi turun kalau Nabi ada kemampuan ataupun ada tempat ruang untuk turun. Masa tu kenderaan naik kuda. Orang dalam perang ada bab salat ketika medan perang. Kau ni rokok dulu, kau salat berjemaah dalam medan perang. Kau ni ambil siap senjata, lepas tu boleh sambung balik. Tak pula Quran kata lepas tu hampa ni semayang perang hormat waktu, lepas tu hampa kena qada balik. Bila naik kapal terbang, ada orang petua, dia kata semayang hormat waktu ni kena qada balik. Saya kata tak, semayang. Tu saya tanya orang dia kata semayang hormat waktu ni sah ke tak? Tanya dia kalau dia suruh qada. Kalau dia kata tidak sah, kalau dah tak sah nak semayang buat apa? Kalau dia kata sah, kalau sah pasal apa ustaz suruh saya qada? Tanya dia. Semayangnya sah. Kalau tak sah, buat apa kita nak semayang? Semayang tak sah. Kalau dah sah, kenapa dia kata turun nak ni kena qada balik? Ini cakap yang tak menasabah. Walaupun ada di dalam sebahagian buku-buku fiqh, tetapi andaikan perkara ini Nabi SAW, saya dulu dalam fatwa kebangsaan masa jadi mufti, timbul isu ni kawan kita yang nak naik ke angkasa. Dia orang kata oleh kerana sana tu solat ni tak cukup lah syarat. Dia nak kena tayamum saja. Dia nak menghadap ke kiblat, takkanlah dia naik tinggi bumi semua jadi kiblat. Oh, dia kata orang kata setengah orang kata syarat tak cukup, turun nak kena qada. Astagfirullah. Saya kata solat, oh waktu tak ada sana pasal dia berpuluh kali berputar lah masa satu hari. Tak, waktu berdasarkan kepada waktu di mana, iaitu ketika itu kita naik di Vancouver. Waktu Vancouver kita naik, ikut waktu tu boleh jamak, boleh qasar. Tak kalah dia kata dia turun qada. Ada angkasawan pergi sampai setahun untuk buat kajian dan seumpamanya. Takkan nak suruh setahun dia turun untuk apa? Qada. Ad-din wasi', agama luas dalam hal ini. Maka setiap orang salat, idza amartukum bi syai' fa'tu mastata'tum, kata Nabi. Apabila aku perintahkan kamu dengan satu perkara, datangilah perkara itu dengan kadar yang kamu mampu. Nak bang ya. Kembali kita kepada bab yang tadi. Kerana dulu kita sebut hadis Muslim kan, sahabat Nabi bila Nabi bagi tahu tentang zaman kedatangan Dajjal, ada hari yang mana satu hari bagaikan 40 hari pada zaman kedatangan Dajjal. Lama. Sahabat berfikir, Nabi tanya Nabi SAW, habis itu macam mana nak salat? Sahabat dia fikir, kita mungkin banyaklah fikir macam mana nak salat. Nabi suruh sahabat kata, Nabi kata kamu kadarkan, tuqaddiruha. Yani kamu kadarkan waktu. Biasanya waktu macam mana? Sejam, 2 jam masuk waktu. Kita tengok zaman datang Dajjal, jam kita berpusing dah
mungkin lebih beratus jam dah, tapi hari tak bangkit-bangkit. Malam tak datang lagi. Sebab berpuluh kali jam tapi tak malam-malam Sehari bagikan 40 hari. Takkan nak semayang sekali je. Sahabat tanya, maka kita andai. Nabi SAW suruh andaikan, maka ketika itu kita andaikan. Demikian kita apabila pergi satu tempat yang masa dia keliru kita andaikan. Kita andaikan pada masa yang kita biasa, kita andaikan. Wal isya'a ahyanan wa ahyanan, dan isya' itu mengikut keadaan. Kadang-kadang begini, kadang-kadang begini. Idza ra'ahum ijtama'u ajjal. Bila Nabi tengok sahabat-sahabat semua dah berkumpul, Nabi segerakan solat isya'. Masuk waktu isya' Nabi solat. Wa idza ra'ahum abta'u akhar. Bila Nabi tengok sahabat lewat lambat, Nabi lewatkan isya'. Tapi dalam hadis Nabi SAW yang lain kita akan jumpa bahawasanya disunatkan untuk imam, jika orang kampung tu mampu, dia lewatkan isya'. Kadang-kadang Nabi keluar, sahabat tunggu Nabi, ada yang sampai tertidur baru Nabi keluar dan solat dengan mereka. Tapi oleh kerana kalau tempat kita ni, kalau lewatkan sikit pakat balik esok nak kerja, jadi kita kena ambil perbuatan Nabi yang menyegerakan isya' tu lah, kerana nak menjaga kemaslahatan orang awam. Tapi kalau orang kampung kita ni dalam 5-6 orang saja satu tempat tu, kita pergi duduk berkhemah di mana-mana ke, memang nak kena seorang jadi tu imam. Semua dah jenis tahan mata lagi, kita sunat lewatkan isya'. Kira sampai dia hampir pertengahan malam. Sampai dia pertengahan malam. Kalau makmum mampu, Was-subh kana Nabi salliha bi ghalas, dan subuh Nabi SAW salat dia dalam keadaan ghalas, iaitu masih lagi kelam pada akhir malam dengan kemunculan cahaya subuh. Pasal kita nak membezakan dengan hadis lepas. Kan dalam mazhab Hanafi dia kata sembahyang subuh ni apabila waktu dah hampir nak cerah. Tapi hadis ni kata masih lagi kelam. Walaupun hadis masalah nak cerah tu ada, tetapi kepada umumnya mungkin maksud nak cerah tu panjangnya bacaan Nabi SAW, bukan kerana Nabi sembahyang dan dekat-dekat nak cerah seperti yang dipaham oleh setengah mazhab. Sebab tu kalau kita pergi ke India, kita tengok ketak kita tu nak cerah lah, tapi itu imam tak qamat ni. Dekat-dekat tu boleh qamat. Dia faham waktu afdal tu dilewatkan, seperti yang dipaham dalam mazhab Hanafi. Tapi hadis-hadis ini menyokong pandangan dalam mazhab Syafi'i dan selain dari Syafi'i. Wallahu ta'ala alam. Kita pendekkan hadis ini, saya nak jawab soalan-soalan yang dikemukakan. Ni apa ni? Ani bin Umar qala sa'ala rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa ala mimbar an akli ad-dabt faqala la akulu wa la uharrimu. Seorang lelaki tanya Nabi, daripada Ibn Umar, seorang lelaki tanya Nabi mengenai memakan. Ini terjemahan dia, bukan, dia kata seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah ketika beliau sedang berpidato di mimbar tentang memakan daging dhab, sejenis bewok tidak terdapat di Indonesia. Ini buku Indonesia ni. Jawab beliau, aku tidak memakannya dan tidak mengharamkannya. Hadis 1897, apakah perbezaan antara bewok di hadis ini dengan bewok yang ada di Malaysia? Setakat ni tak sedap makan gila bewok, makan hal lain yang sudah ada. Tapi dah tanya, saya nak jawab. Lauk lain banyak lagi. Kalau bewok pun boleh sedap sangat, cuba tanya lepas tu makan. Kes ni dulu kes bewok ni, ada orang pergi tanya Tok Syekh kita dulu. Tok Syekh kita pun jawab, jadi kes. Jadi kes. Lalu pakat, saya ingat dalam kes Syekh Abu Bakar Asy'ari, dia pernah
Dipermainkan pasal isu ni. Tapi insyaAllah saudara yang bertanya ni dengan niat yang baik kan. Tapi kadang tanya-tanya kadang macam tu. Sebelum saya nak jawab tu, saya saja cerita sikit. Bila Al-Imam Al-Bukhari, ni saya selalu cerita ni, bila Al-Imam Al-Bukhari dia balik ke Naisabur, semua orang sambut Bukhari, sambut. Kata Imam Muslim, aku tak pernah tengok orang sambut orang macam orang sambut Bukhari. Hebat. Bukhari dah ternama masa tu. Termasuk seorang guru hadis yang dianggap sebagai sangat muktabar pada zaman dia, iaitulah Muhammad bin Yahya Az-Zuhli. Muhammad bin Yahya kata pada anak murid ramai-ramai ni, hampa jangan tanya dia bab khalqul Quran, bab tentang Quran ni makhluk ke tak makhluk, isu yang Imam Ahmad hadapi. Mereka ni semua mazhab Imam Ahmad. Maksudnya dalam pendirian ni macam Imam Ahmad. Sekali kalau dia jawab tak sama macam Imam Ahmad jawab, atau macam hak kita duk faham, jadi masalah. Dalam Muhammad bin Yahya duk pesan, hari pertama Bukhari mengajar penuh bangunan. Hari kedua dia mengajar sampai naik ke bumbung. Ada satu kutu bangkit tanya. Dia tanya soalan tu. Soalan hak Muhammad bin Yahya kata jangan tanya. Tanya-tanya, pum, Bukhari jawab satu benda yang agak lain. Bukhari kata Quran kalam Allah dalam berbagai sejarah, dan lafaz yang manusia baca itu makhluk lah. Suara, huruf, makhluk. Jawapan tu sebahagian ahli hadis tak suka, dan mereka menganggap jawapan orang bidah. Maka bermulalah persengketaan ulama hadis Naisabur dan Bukhari, sehingga Bukhari terpaksa keluar kerana lawan dengan tok syekh besar. Terpaksa keluar, berpindah randah, mati dalam buangan. Sebahagian riwayat kata jenazah dia pun ada orang nak pergi ambil buang ni. Dia nak pergi ke Samarkand, tak dampi, berkelahi dah penduduk negeri tu. Sehingga bila kita baca ulama-ulama hadis yang besar pada zaman Bukhari, seperti Abu Zur'ah, Abu Hatim Ar-Razi, ni dia anggap cangkuh, tak ada lah. Kita baca kitab mereka, bila mereka tulis nama Bukhari lambat hadis, dia kata dhaif. Bukhari itu dhaif, tak padan. Tetapi akibat penangan, satu orang bangkit tanya, tok syekh lain salah faham, syekh sama syekh dah pukul kau ni, syekh dah ambil kalam orang lain, dia kata Bukhari tak boleh pakai, dia telah menimbulkan masalah dalam masalah lafaz. Itu masalah. Tak apalah, saya bukan maksud ni, tapi artinya kes ni dulu berlaku. Kes ni dulu berlaku. InsyaAllah zaman ni tak ada, tapi saya jawab je lah, itu zaman Bukhari kan, mudah-mudahan tak berlaku. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala sayang, walaupun Bukhari mati dalam buangan dan orang anggap sesat, sehingga orang kutuk, orang kafir kan dia, sehingga orang mai jumpa Bukhari pada akhir hayat, hang doa lah supaya Allah bala mereka ni. Mereka duk kata dalam ucapan kuliah-kuliah mereka tahan kafir, sampai Bukhari keluar daripada kampung halaman dia, duduk rumah kawan dia, tak ada siapa dengan dia. Tapi alhamdulillah bila dia dah meninggal, orang kaji, orang tengok Sahih Bukhari, orang kata Sahih Bukhari ni kitab yang sahih. Nama dia diangkat kemudian, nama dia diangkat kemudian. Allah Ta'ala, Allahumma la mani' lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Sebab tu kita baca sami Allahu liman hamidah, antara yang kita baca apa? Allahumma la mani' lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jadd minkal jadd. Allahumma la mani' lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta.
Ya Allah, tak ada siapa yang dapat halang apa yang kau nak bagi, dan tak ada siapa yang dapat bagi apa yang kau halang. Allah, kalau kita percaya benda ni, iman kita hang kepung keliling. Kalau Allah mau, Allah nak bagi benda ni kat kita, kita dapat. Orang selalu sangka bila orang bagi orang tu macam Bukhari, tak boleh buat apa kat dia, tapi Allah nak angkat nama dia, dia tetap angkat. Ibnu Taimiyah habis pemerintah zaman tu dia pergi mengadu, masuk penjara, keluar penjara dia. Tapi hari ini orang sebut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Allah, Qulillah malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Kau memuliakan siapa yang kau mau, dan kau menghina sesiapa yang kau mau. Ada nabi yang mati dibuang, dibunuh oleh kaumnya, tapi orang menyebut dengan kemuliaan. Ada orang yang diangkat seperti Firaun, dikatakan dia Tuhan, tapi generasi yang datang kemudian mengutuknya habis-habisan. Manusia yang segar bugar yang kita lihat masih dengan kehebatan dia di atas singgasana dan kedudukan, belum tentu akan mati dengan kemuliaan. Manusia yang dihina belum tentu akan berakhir dengan penghinaan. Allah malikal mulk, Allah milik segala-galanya. Insan apabila bertawakal kepada Allah, maka dia tahu dunia ini luas, tempat berpaut kita besar. Sebab itu tuan-tuan, kita bila kita orang kata, oh saya ada hubungan dengan orang ni, saya boleh tolong, saya ada hubungan dengan orang ni, dia boleh tolong saya ada hubungan orang ni boleh tolong, semua ni bohong. Apabila masa mereka pun tak dapat menyelamatkan diri, kecuali satu tempat hubungan. Saya ada hubungan dengan Allah, saya mengadu kepada dia. Saya bukan sokong semua yang Al-Ikhwan Al-Muslimin buat, tapi saya teringat satu cerita Syekh Omar Tilmashani. Satu hari dia hadir dalam satu ceramah Anwar Sadat yang kena tembak oleh Mesir. Sepanjang ceramah itu dikutuk Syekh Ikhwan ni, sama-sama disindir kau ni, disindir kau ni. Kerana dia main dengan bahasa Melayu, muskidah ya Umar, muskidah ya Umar. Bukan macam hang tu, bukan macam hang dia kata tu. Kawan ni mikrofon tak ada, dia kena saja. Tapi dia lepas pada ceramah tu, dia pergi, dia ambil mikrofon tu, tualah. Dia kata Allah maha mengetahui apa yang ada dalam diriku. Kalau orang yang selain daripada kau cerca dan kata kat aku macam ni, aku bagi tahu kat kau lah, kerana kau presiden. Tapi bila kau presiden buat kata kat aku macam ni, aku mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akan mengambil tindakan kat kau. Dan Anwar Sadat ni terkenal lah, kita tahu ke mana pergi pakai baju kalih peluru. Satu hari dia ditembak dan tak ada nak kalih peluru dah. Tak apalah, bukan kita setuju orang tembak dia tu, tapi kita nak ceritanya macam tu lah. Dab ni hak di negeri Arab ni, dia ada beza juga dengan hak ada di tempat kita. Pertama, saya tuan-tuan nak kena tahu tentang masalah makan. Khilaf ulama tentang binatang-binatang ni, bukan semua sepakat gajah boleh makan, tak boleh makan. Khilaf dalam mazhab. Hatta anjing dalam mazhab Malik dia tak diharamkan. Bukan kata Imam Malik makan, tapi Imam Malik kata tak dijumpai dalil. Sebab tu tuan-tuan jangan heran tentang pergi Sudan orang makan buaya. Sebab benda ni khilaf. Dan Ibnu Awar
binatang kita nak panggil, nak macam anak serigala tu, dalam mazhab Syafi'i boleh makan. Nak macam dhabak. Pasal dia tengok orang Hijaz makan. Jadi asalnya wa khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Allah Taala ciptakan semua untuk muka bumi ni untuk manusia. Binatang ni boleh makan belaka. Melainkan yang mana ada nas dia tak boleh makan. Babi ada nas. Anjing termasuk dalam Imam Syafi'i bagi dalil-dalil tentang tak boleh makan anjing ni. Kita nampak dalil itu muqni' kuat bahawasanya tak boleh makan. Binatang yang Nabi sebut tentang taring tak boleh makan, ada dalil tak boleh. Binatang yang khaba'ith, wa harrama alaikumul khaba'ith, diharamkan kepada kamu binatang yang keji-keji. Perkataan khaba'ith ni apa? Keji ni, jijik. Jijik pada orang Mekah, jijik orang Madinah, dengan jijik pada orang Dungun Terengganu mungkin lain. Jadi yang pentingnya Allah tak mau orang makan benda yang tak elok, keji. Benda yang makan kotor, agama tak mau. Bewok tempat negeri Arab tu dia makan, dia hidup padang pasir, dia makan pokok-pokok tu. Tapi bewok dalam negeri kita ni kalau dia sebat semua benda dia termasuk dalam keji ya. Tak boleh makan. Tapi kalau mai ada jenis bewok di Malaysia pun yang macam dengan bewok tu dan tak makan benda yang keji-keji, maka dia kategori sama dengan dhab yang makan dengan haram. Yang penting kalau kita rasa benda tu jijik, tak boleh makan. Sebab agama kata wa harrama alaikumul khaba'ith, dia haram pada kamu. Kalau orang jamu, Nabi minta dhab negeri Arab tu pun Nabi tak makan, tapi Nabi tak haramkan lah. Nabi kata walaysa bi ardi qaumi, tak ada di tempat aku rasa macam meloya. Tengok Khalid Al-Walid sebat cerah. Orang nak makan, sahabat orang perempuan belakang tabir kata bagi tahu kat Nabi dhab. Oh, Nabi nak makan, Nabi tak eri. Dia bertanya Nabi tak boleh kan? Nabi kata aku tak lalu. Khalid memakan, Nabi tak kata apa. Nabi tengok kalau haram Nabi mesti Nabi akan larang. Tak mungkin lah lepas Khalid dah makan cerah tekan Nabi kata Khalid nak minum tu haram, aku dah tengok anak makan enggak aku biar pergi. Tak boleh gitu, kita boleh lah. Yang tu dia panggil takrir, dia panggil ikrar. Dan yang dikatakan sunnah tu qaulan, fi'lan wa takrira. Perkataan Nabi pun sunnah, perbuatan Nabi pun sunnah, pengakuan Nabi pun sunnah. Dia akur satu benda tu orang buat, kerana dia tak kata apa, berlaku di depan dia tak larang, maka benda tu menunjukkan boleh. Kerana mustahil benda haram berlaku depan Nabi, Nabi kita tak boleh. Dan Nabi biarkan. Soalan ajak-ajak ni. Ayat 5 surah Maidah menegakkan hukum lelaki berkahwin dengan ahli kitab, iaitu keturunan Nabi Yaqub yang beramal dengan kitab Taurat. Soalan, masih boleh adakah ahli kitab yang berkahwin dengan lelaki muslim pada masa ini? Ni pun sama macam tadi lah, nikah dengan anak dara kita yang ada dulu. Tapi mungkin soalan ni timbul di negeri-negeri yang memang ada orang wanita Kristian. Quran tak pernah kata mesti keturunan Yaqub ataupun tak. Quran tak kata. Itu salah satu tafsiran mazhab saja. Quran kata wal muhsanatu minal ladina utul kitab. Dan wanita-wanita muhsanat, wanita-wanita bukan pelacur di kalangan mereka yang diberikan kitab. Siapa orang berikan kitab? Ahlul kitab lah, yang iaitu Kristian dan Yahudi dan Kristian. Orang kata ahlul kitab hak zaman tu, ni zaman law ni dah ubah kitab. La ilaha illallah. Ubah kitab ni sebelum Nabi mai dah ubah dah. Sebab tu Quran marah kat depa. Pasal depa kata Nabi Isa anak Tuhan ni bila? Lama dah. Kan? Sejak sebelum Nabi.
Qad kafara alladhina qalu innallaha salisu salasah. Kufurlah orang yang menyatakan Allah tiga daripada yang tiga. Bahkan dari dulu dia ambil kitab pakai pandai-pandai ada ubah dulu lagi. Fawailul lil ladzina yaktubuna alkitaba bi aydihim thumma yaquluna hadha min indillah. Celaka orang yang menulis kitab dengan tangan mereka dan kemudian menyatakan ini daripada Allah. Pun begitu Allah bezakan mereka. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakkin hatta ta'tiyahumul bayyinah. Tidaklah orang-orang kafir di kalangan ahlul kitab dan musyrikin itu berpecah melainkan setelah datang kepada mereka keterangan. Allah kata kafir ada dua, kafir musyrikin, kafir ahlul kitab. Artinya ahlul kitab tu pun kafir juga, tapi kafir dia ada beza sikit. Dia percaya pada Allah, percaya pada Rasul. Dia keliru sikit, dia buat keliru banyaklah dalam masalah Nabi Isa anak Tuhan apa ni. Tambah macam Yahudi, dia ada kekeliruan tetapi dia tentang Tuhan dia satu, ilahuna ilahun wahid. Tuhan kami ialah Tuhan yang satu. Dia beza dia dengan Kristian. Maka sembelihan ahlul kitab boleh makan. Ini international punya fatwa. Wa ta'amul ladzina utul kitab halal lakum, dan makanan ahlul kitab halal pada kamu. Maka sebab itu makanan yang disembelih oleh orang-orang Kristian dan orang-orang Yahudi boleh dimakan jika cara penyembelihan itu diiktiraf oleh agama mereka. Kalau tak diiktiraf, tak usah kata agama dia, hak kita pun tak. Kalau orang Islam tak iktiraf, kita tak boleh makan. Kalau tu ambil main naik lori lanyik ayam, ambil balik buat gulai, dia Islam, kita tak boleh makan. Sebab apa? Walaupun dia Islam tapi tidak melalui sembelihan yang dibenarkan oleh syarak. Tapi kalau orang Kristian dibenarkan, boleh makan. Terutama di Amerika boleh makan banyak sembelihan mereka. Negara-negara Eropah, masalah mereka ramai yang sudah jadi etis, yang ramai sudah dia tak percaya Tuhan, tak percaya agama. Jadi ini sukar. Tapi kalau kita jumpa satu orang yang betul-betul Kristian atau Yahudi, kosher terutama sembelihan Yahudi, boleh makan. Kita tak boleh, wanita Islam tak boleh kahwin dengan lelaki Kristian, tak boleh. Quran sebut wal muhsanat minal ladzina utul kitab. Lelaki yang boleh kahwin dengan wanita yang ahlul kitab. Sebab apa? Sebab biasanya lelaki akan mempengaruhi agama dia. Pengaruhi dia. Dan ini macam kita jugalah, satu orang nak kahwin dengan satu orang perempuan. Kita ada anak lelaki, dia nak kahwin dengan satu perempuan Islam, tapi dia ni penari kelab malam. Contoh kata, kita tak bagi. Dia kata kita haram ke? Kita kata tak haram, tapi sekali aku takut hang pergi terikut dengan dia. Ya Allah, tapi dia kata tak haram. Memang tak haram, tapi aku sebagai pak tak setuju. Walaupun aku kuasa menikah dah kan. Sebab sekali hang terpengaruh dengan dia. Tapi kalau ada satu orang tokoh besar kuat, kita tengok dia ni memang ahli dakwah, kita tahu dia kahwin dengan dia ni jadi elok, kita kata hang tak apa, dia kahwin bagi jadi elok. Macam itulah dalam kes-kes yang seperti ini. Apabila ada sahabat yang kahwin dengan wanita Kristian pada zaman Umar bin Khattab, Umar marah seperti Huzaifah. Huzaifah tanya, adakah kau mengharamkan apa yang Allah telah halalkan? Dia kata tak, tapi sama ada hang cerai isteri hang pegang jawatan ni, cerai isteri hang, ataupun ambil isteri hang tinggalkan jawatan aku. Dia maksud tu gak benar, tak boleh masuk jawatan dalam kerajaan, tak boleh. Kerana Umar bimbang nanti bocor rahsia-rahsia kerajaan. Itu soal pentadbiran. Tapi kalau satu orang lelaki berada di negeri Eropah mana jumpa dengan seorang nun yang kuat, dan dia memang praktis agama Kristian, kalau dia tanya dari segi kahwin boleh atau tak boleh, jumhur ulama membenarkan. Dalam mazhab Syafi'i dia kata tak, dia syaratkan ada keturunan Nabi Allah yang angkuh. Tapi majoriti ulama membenarkan. Tuan-tuan, kahwinlah dengan budak-budak Melayu kita, ada koloni tu. Nak kahwin pun kahwin dengan orang Cina, orang India masuk Islam bagus.
semua negara Arab bangkit menjatuhkan khalifah mereka. Ini saya dah ceramah dah minggu. Kita kata kita tak setuju tumpah darah, tak setuju, tapi kita kata bahawasanya yang zalim mesti dibuang. Tumpah darah bukan bermula dengan orang Islam, tapi dengan rakyat. Saya nampak yang mula kerajaan tumpahkan darah mereka di negara-negara Arab. Di Bahrain lain keadaannya. Di Bahrain isu Syiah. Sebab tu kita tengok media kurang buat liputan tentang Bahrain pada awal, sebab isunya Syiah. Syiah Bahrain 70% mereka ni cuba nak topol kerajaan, mereka nak bentuk kerajaan Syiah. Dan kita duka cita mereka bakar Masjid Abu Bakar, pusat tahfiz Abu Bakar, yang nama-nama ahli sunnah ni dibakar. Itu kerja Syiah. Ini Bahrain. Sebab tu kita sokong apa yang berlaku di Mesir, dan kita rasa Gaddafi telah melampaui, dan memang dia telah zalim. Walaupun berlaku campur tangan Barat, sebenarnya kita tak suka kalau Barat masuk, tapi kita juga tak dapat menerima untuk Gaddafi membunuh rakyat dia. Bukan rakyat dah, mereka bukan rakyat dah sekarang. Dia kira penjenayah dalam negara dah. Al-Quran ubat penyembuh penyakit. Oleh yang demikian, apakah salahnya kita membaca Al-Quran untuk mengubati otak kita yang lembab, ataupun buat penerang hati, sedangkan Al-Quran penyembuh penyakit? Saya tidak kata bahawasanya tak boleh baca. Satu orang boleh berdoa, baca Quran. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Kami turunkan daripada Al-Quran apa yang menjadi penyembuh dan rahmat kepada orang mukminin. Tetapi untuk jadi orang baik, orang jahat jadi baik, tak ada. Dengan baca Quran, kalau dia mengambil petunjuk, dia jadi baik. Tapi dengan minum ayak terus jadi baik, tak. Manusia jadi baik dengan dakwah seperti ini. Sebab itu kita sebut. Tuan-tuan tengok, salah faham terhadap konsep ni. Ayat 1000 dinar, kebanyakan apa? Kedai pasar malam dia letak ayat 1000 dinar. Ayat 1000 dinar. Kalau kita tanya makcik, kalau kita tanya nak beli ayat, dia akan pergi kedai, ada tak ayat 1000 dinar? Sebab dia pun tak tahu ayat mana. Ayat 1000 dinar ni ayat dalam surah At-Talaq. Ayat Allah cerita tentang wanita-wanita yang ditalak. Dia tak faham, dia lekatkan ayat. Dia tak amal pun apa yang ada dalam ayat tu. Dia mengharapkan ayat tu wa mai rezeki kada. Ayat tu wa mai rezeki kada. Sedangkan Allah kata wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amri. Dia lekat. Dia tak perlu tahu apa makna dia. Dia kata lekat yang ni rezeki mai. Allah kata wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang takwa kepada Allah, Allah jadikan untuk dia jalan keluar. Allah, tuan-tuan, Allah jadikan untuk dia jalan keluar. Tak tahu nak cerita apa. Ahli sufi kata man lam yazuq la yafham. Siapa yang tak rasa tak faham. Manusia mai tepuk kepala serabut. Saya tak tahulah nak buat macam mana hidup ni serabut. Allah. Kelam nampak kat depan. Ya akhi. Allah kata wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang takwa kepada Allah, Allah jadikan untuk dia jalan keluar. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah bagi dia rezeki dengan jalan yang dia tak sangka. Jalan kita sangka gaji kita, jalan kita sangka pekerjaan kita. Tapi Allah boleh bagi rezeki dengan jalan yang kita tak sangka.
Wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Siapa yang bergantung dengan Allah, cukuplah Allah bagi dia cukup. Innallaha balighu amri. Sesungguhnya Allah yang akan menyampaikan semua hajat dan urusannya. Percaya tak tuan-tuan? Percaya, kena percaya. Tapi kita gantung ayat tu, mayang pun tak semayang, nego. Tak ingat pun kat Allah. Kira pun kadang-kadang kecoh lah. Tuhan kata takut kat dia, dia bagi jalan keluar. Dia bagi rezeki dengan jalan yang tak disangka. Gantung kat dia, cukup dia. Tak payah bergantung kat siapa. Allah manusia tu kalau tak bergantung kat Tuhan, pelik dengan pelik. Otak dia, ya Allah, fikir orang tu. Saat dia fikir orang ni, saat orang tu boleh tolong dia. Oh, pelik. Dayiqan harajan, sesak sempit. Tu Allah tahu, man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka. Siapa yang berpaling daripada mengingati aku, bagi dia kehidupan yang sempit. Sempit tuan-tuan. Orang kaya besar, artis besar, orang nama besar, bunuh diri di Jepun, mati, artis makan pit. Mereka ada nama besar. Ma'isyatan danka, sempit. Tapi bila manusia kata aku bertawakal pada Allah, aku dengan penuh makna kalimah, dengan erti kata yang sebenar, Allah, kita nampak kehidupan ini seluas, lebih luas daripada mata memandang, seluas ufuk. Macam mana orang, bayangkan sahabat, alladzina qala lahumun nas innan nas qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Orang-orang yang diberi tahu kepada mereka, pokok nak ambil tindakan kat kamu tu. Kalau kita kecut lah, tu ya, dia berkata apa ya? Dia nak buat. Quran kata, manusia yang bila diberitahu kepada mereka sesungguhnya orang ramai berkumpul untuk mengambil tindakan pada kamu, fazadahum imana, bertambah iman mereka. Kita akan kata, kenapa Allah buat kat aku macam ni? Aku duduk semayang, pasal apa orang ramai nak buat tindakan kat aku ni? Aku ni duduk, Allah, kesian kita. Kita kesian kat kita. Tapi Quran kata sahabat, bila orang habaq kata, orang nak bertindak, fazadahum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah bagi kami ni Allah, kepada dialah diserahkan segala urusan. Hidup, tuan-tuan, siapa dah cuba dengan hidup? Berapa ramai manusia dah cuba dalam hidup setiap kita ni untuk menjatuhkan, menumbangkan. Setakat mana manusia berjaya? Setakat mana? Tak ada apa pun. Kehidupan berjalan, perjalanan hidup diteruskan, dan manusia akan kumpul depan Allah. Tuan-tuan dengan saya kumpul, kebanyakan tuan-tuan umur berapa? Bagi tahu, duduk bersandar di tiang, mungkin boleh bagi tahu, Pak Ji dulu berapa ni, saya dulu sekian, duduk ni sekian, khidmat bagi servis sini sekian. Temu bual, Pak Cik ambil satu mikrofon ni, cakap, cerita Pak Cik siapa. Kena sejam setengah, dia kata, letih dah, setakat tu saya boleh cerita tentang saya ni. Habis. Dulu saya kerja ni 5 tahun, kerja ni 4 tahun, kemudian naik pangkat ni 3 tahun lagi. Anak ada seorang, anak 5, bini dah seorang, teringat nikah lagi 2, bini tak bagi. Habis. Balik ke akhirat, orang kata, kam labistum fil ardi adada sinin. Berapa lama hampa duduk di dunia itu? Kita pun menjawab, qalu labisna
mohon, bukan kita jawablah, ahli neraka jawab. Qalu labisna yawman aw ba'da yawmin fas'alil 'adin. Mereka pun kata, kami duduk dunia hari tu ni sehari ke ataupun setengah hari macam tu lah. Cuba tanya orang-orang yang membilang ni kematian, pergi mengaji, pergi sana, pergi sini, kerja ni, kerja ni, balik akhirat Tuhan tanya berapa lama duduk, kita kata sehari atau setengah hari saja, dibandingkan satu hari di akhirat 1000 tahun kita. Allah, tak ada apa, tak ada apa. Umur sepanjang Nabi Nuh baru sehari ya. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun. Tidaklah kehidupan dunia ini melainkan mainan dan sia-sia. Walad darul akhiratu khair lil ladzina yattaqun. Hari negeri akhirat yang lebih baik kepada orang-orang yang bertakwa. Sulaiman bin Abdul Malik apabila dia bertanya kepada Abu Hazim Salamah bin Dinar, wahai Abu Hazim, ni ulama tabi'in besar, Abu Hazim anak murid sahabat, mengapa kami ni tak sukakan mati, kami takutkan mati dan kami sukakan kehidupan, kenapa kami semua takutkan mati? Kata Abu Hazim, li'annakum ammartum dunyakum wa kharabtum akhiratakum fatakrahuna al-khuruja minal baitil amil ila daril kharab. Karena kamu telah menghias, mengelokkan dunia kamu habis-habisan, dan kamu memburuk, merosakkan rumah akhirat kamu. Tentu kamu tak suka keluar daripada rumah cantik kepada rumah buruk. Adapun orang saleh, dia tak apa hidup di dunia dengan cara yang baik, tapi kita menghias akhirat kita mudah-mudahan supaya kita seronok keluar daripada dunia ni dan pergi akhirat. Tuan-tuan kalau tengok berita sahabat, dunia ni serabut, lemah perut Kemana manusia yang nikmati kehidupan yang abadi, yang hakiki, yang tak ada gundah gelana dan tidak ada segala derita ini melainkan di sisi Allah Jalla wa ala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.